Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan, dan salam salam Ramadan Al-Mubarak. Saudara, apa khabar saudara semua? Saudara Mustafa Ilyas. Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar sahabat? Macam mana hari ini tarawihnya? Berapa rakaat? Saya cuma melakukan 4 rakaat saja. Saudara Man Pisang, apa khabar saudara? Cik Anggrit Rimba, ni daripada Pahang Mudah-mudahan harum mewangilah segar di taman halaman dengan anggritnya. Syekh Hazli Joka, apa khabar? Sihat selalu. Kuih Seruh dari Pahang. Norris Radwan, terima kasih dari Kuantan saudara Nurid, Puan Nurid Ridwan. Puan ke ataupun tuan? Nurid. Saudara Abdul Hamid, Muhammad Hashim, Muhammad Din, apa khabar sahabat? Dari Kemayan Bera Pahang. Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan. Saudara Abdul Rahman, saudara Pak Uda dari Teluk Intan Perak. Orang Perak, yup. Pak Uda sihat ke Pak Uda? Fakri Sani, saudara Syarimat, Coco Debs Empire. Nama hebat. Coco Debs Empire. Saudara Muhammad Sabri Haji Rashid. Saudara Abu Samah, Waalaikumsalam. Saidul Amin, apa khabar sahabat? Muhammad Syahrul Abdul Karim, Waalaikumsalam. Azmi Omar daripada Minlef, apa khabar sahabat? Saudara Hamzah Muhammad, Fakri Sani. Alhamdulillah saya sihatlah saudara Fakri. Saudara Azali Kasim, selamat malam. Bakat Ahmad, Samsul Anwar, salam bahagia. Hisham Mesin Izuha. Ada Mesin Izuha? Okeylah tu. Ya, apa khabar sahabat saya? IR Sufian Aziz, apa khabar Yan? Bulan-bulan puasa ni, mau doa saya anda bahagia bersama keluarga. Saudara Mimi, Ramli Abdul Rahman, Hamidah Kamat, apa khabar? Saudara Yus Ai, Fakri Sani. Kita adalah warga cinta damai. Benar, saudara Abdul Hamid. Begitu juga saudara Ismail Ibrahim. Rusinin Kuringot, apa khabar orang Sabah? Mudah-mudahan sihat walafiat di sana ya. Saudara Syarimat dari Perak Tengah. Syarimat Perak Tengah di mana tu yuk? Sabaruddin Tin, Faris Yusof, Warung Kudapan. Waalaikumsalam. Saudara Bakat Ahmad, semoga dirahmati Allah semuanya. Seth Ran, Zainal Omar, Mus Ahmad dari Kepala Batas Pulau Pinang ya Mus. Bukan Kepala Bayas, Kepala Batas Mus. Ini tulis ni masa bulan puasa ni lah tu. Puan Nurul Intan Fatihah, Mat Daniel Nilmat dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Alan Hajidin, apa khabar lah orang Kelang? Acik Warisan, selamat malam. Bohari Sharif, Yus'i, Fakri Sani, Omar Melaka dan Fatimah. Suami isteri lah tu menonton. Kita juga dengan saudara Mustafa Meknun, saudara Richard Bakri, saudara Ismail Abu Hassan, saudara Acik Warisan, Nur Samba, Hamidah Atan alias Abdul Latif, Taram Shah Saleh. Apa khabar? Beliau berkirim salam untuk semua sahabat-sahabat semua. Daripada Muar Taram. Alhamdulillah kopi masih ada lagi, jangan risau. Saya minum saya sebungkus je Coca-Cola moh. Rusnin Kuringot, selamat malam. Semoga semua, ialah Rusnin, saya juga mendoakan agar anda juga berada dalam keadaan sihat bersama keluarga. Nirawati Ainul, Muhaiza, Norma Wan, Wahab Muhammad, Haziah Muhammad, Pak Chu, Nizam Ejam dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan saya ini. Baik saudara, seperti biasa, saya harus memberi pencerahan hasil daripada kiriman sahabat kita, saudara Riu daripada Universiti Melaya, berhubung kedudukan COVID-19. Nampak gayanya hari ini saudara, hari Selasa 26 April merupakan 24 Ramadan dan hari yang ke-760 COVID-19 melanda. Dan dari laporan saudara Rio, saya nampak turun susutnya agak banyak. Alhamdulillah. Kerana kemarin 4,006, semalam cuma 2,478. Yang menjadikan jumlah terkumpul adalah 4,433,551. Ya saudara.
Laporan kematian tiada, tak tahu berapa yang meninggal, belum ada. Mungkin saudara Rio tidak mendapat laporan daripada Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, saya harus mengucapkan terima kasih kepada saudara Rio kerana sudi menghantar kiriman pada saya saban hari, saya tanpa letih, tanpa jemu. Dari segi penghayatan saya melihat 6 negeri ada peningkatan. Bagaimanapun tidaklah mengusarkan kerana di bawah 500. 6 negeri ada peningkatan dan Selangor banyak susutnya. Tidak lagi 56,000, Selangor 1127. Dan 10 negeri lagi ada susut keadaannya. Negeri ada peningkatan Johor 112, Kedah 113, Kelantan 27. Dua angka saja. Alhamdulillah, di wilayah Persekutuan Labuan 6 dan Perlis 11. Dia tak banyak mana saya. Alhamdulillah. Sebab itu kita harus menjaga dan berusaha menjaga kebersihan diri kita agar jangkitan virus corona ini tidak terus merebak. Untuk setakat ini, apabila pada 25 April semalam 2,427 jangkitan, menjadikan untuk bulan April ini jangkitannya adalah 221,454 warga. Baik, saudara, itulah sedikit tentang laporan virus corona. Kita masuk sedikit dalam masa 3-4 minit ini dalam segmen e-commerce. Boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 011330412441. Dengan Al-Azhar ni dia memasarkan Al-Baqur, iaitu haruman setangi dan wangi-wangian dari Timur Tengah. Samping itu beliau juga memasarkan bahulu berdal serta rendang tok naneng, produksi ibunya. Marvelous, katanya sedap. Dan juga gula O. Jadi saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar di talian 011330412441. Dan untuk Siti Fareha tinggal lagi 2 hari je lagi. Lepas itu dia minta maaf. Pesanan-pesanan itu akan disantuni selepas raya nanti. Sila hubungi Siti Fareha 017-711-4300 untuk bekalan dendeng manis Siti Fareha. Syauqi di Kizinis 012-357-5703. Ini untuk warga Lembah Kelang untuk mendapatkan buah-buahan yang segar dan murah harga pasaran, dan buah-buahan tersebut dihantar terus ke rumah saudara. Paling wow tentulah popiah sira Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis, sesuai untuk letak atas meja sambil-sambil kita berbual bila raya nanti. Iaitu pedas, rangup dan manis, popiah sira Lady Maria. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Okey saudara, itulah sebentar saja untuk e-commerce kita. Apa khabar Puan Hasna, Rozanil, Rosti Yunus, Nick Bolia, ini di Instagram. Saudara jangan lupa like and share di Facebook dan juga di Instagram. Bagi saya, hiburan saya bukan hiburan malam minggu. Hiburan bagi saya setiap kali saya ambil pencerahan, bila saya tengok ramai yang respon, like, share dan subscribe, itulah hiburan pada saya. Saya minta daripada anda itu saja, lain tak ada. Tak kena bayaran pun. Like, share, subscribe. Satu di Facebook, satu lagi di Instagram. Instagram itu supaya kalau ada sesuatu berlaku pada Facebook, boleh lari pada Instagram. Saudara alias saudara Azib Nazib, saudara Khamis Nadi, Adata, Mat Otai Harun, Zamri LC, Atih Ismail dan Kama Awang. Itu di Facebook. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, daripada Anas bin Abdul Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika datang bulan Ramadan, mulai kita lalu sekarang ni saudara, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan ini telah hadir kepada kalian. Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa diharamkan darinya, maka dia telah diharamkan kebaikan semuanya. Dan tidak diharamkan kebaikannya kecuali bagi mereka yang terhalang daripada kebaikan. Ini adalah hadis daripada Sunan Ibnu Majah yang ke-1644. Kerana saudara terdapat satu malam yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadar, yang memang kita semua mengharapkan dapat bertemu malam Lailatul Qadar, yang barang siapa beramal soleh pada malam tersebut, seumpama dia telah melakukan amal soleh itu. Facebook dah terkacau tu, lari ke Instagram saudara. Dan
sesungguhnya ia telah terhalang dari kebaikan seluruhnya. Dan tidaklah terhalang dari kebaikan malam itu kecuali orang yang mahrum, yang terhalang daripada kebaikan. Setiap Muslim sangat dianjurkan untuk menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Sehingga apabila ia ikhlas melaksanakannya, dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu akan diampunkan oleh Allah. Ya, Habibah binti Junaid, Yusuf Farid, Afnizan Roslan, kawan di Instagram. Ravi Jai Singh, apa khabar saudara? Oleh itu saudara, rebutlah peluang untuk beramal ibadat. Jangan sampai kita tergolong dari kalangan terhalang dari melakukan amal ibadat, khususnya di 10 malam terakhir. Ini sekarang kita berada dalam 10 malam terakhir saudara. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kesungguhan kita beribadat. Ya saudara, sebenarnya hari ini adalah hari yang ke-24 Ramadan. Tinggal lagi 5 hari je lagi saudara. 5 atau 6 hari habis lah. Itu keadaannya saudara. Dan saya harap agar anda memperolehi malam Lailatul Qadar dan segala amal ibadat itu diterima oleh Allah SWT. Pesan saya, jangan lupa banyakkan bersedekah. Saudara Pak Tamli, ya, saudara Pak Tamli, Wan Lah, Muhammad Radhi, Hashim Atan, Maimunah Mak Yaris, Zainuddin Bedul dan Kopral Darus. Saya tak sabar tunggu PRU. Sabar nanti, saya minta sabar dulu dan nak raya dulu kita saudara. Baik. Usai naluri kehidupan, kita santun mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil Hasan. Katanya, dalam hidup ini, kalau tak dapat apa yang kita suka, sukalah apa yang kita dah dapat. Ya, kalau kita nak suatu benda tak dapat, apa yang ada tu, bersyukurlah. Sukalah apa yang kita dapat. Kerana apa yang kita dapat adalah merupakan anugerah terbaik daripada Allah. Ini juga merupakan culipan kata-kata daripada Ustaz Kazim Alias. Dan setiap hasil dari para jenius tentunya adalah hasil dari antusiasma. Jadi hasil-hasil para jenius itu kerana mereka dalam keadaan yang kadang-kadang mereka tak sedar. Itu keadaannya. Terima kasih Cikgu Hibil atas kiriman kata-kata mutiara yang begitu berarti untuk perkongsian kita bersama. Baik saudara, seperti biasa, salam hampir-hampir, salam Aidilfitri. Jauh lagi, 5 hari, 6 hari lagi saudara. Tapi bagaimanapun saya tidak boleh menyebut lagi salam ini moratorium dan impian RM10,000. Saya yakin mungkin anda semua dah dapat. Mudah-mudahan. Kalau tak dapat lagi, bersabarlah sedikit ya. Saudara Ded Mahaziar, saudara Azri Tuk Kaya, Kanda Zainal, cucu Mak Kilau pun ada di sini, Encik Din. Jadi saya berharap kalau mereka yang telah pun mendapat wang, berbelanjalah seadanya. Dan kita mengharapkan agar pimpinan negara berbelanjalah. Jangan berlebihan bila berbelanja. Kita khawatir kalau kita belanja tanpa had, negara akan muflis. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menanti sinar keadilan. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu. Kita santun pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, lama berangan di Kuala Ketil. Hari Selasa, perjalanan bermula. Kluster kayangan beriftar di hotel. Rakyat biasa menggeleng kepala. Ini kluster kayangan ni, mereka iftar ataupun buka puasa di hotel. Macam saya katakan 4-5 malam dulu. Belanja kosnya sampai RM150. Sedangkan marhain dapat RM1 pun dah cukup besar dah. Itu keadaannya, perbezaan antara kayangan dengan marhain. Kata Pak Nazir lagi, ikan pisang dibakar bara, lemak bertutu menjadi regu. Politik songsang mendominasi negara. Selama itu rakyat terpenengung. Kalau politik yang songsang ini mendominasikan suasana negara kita, maka rakyat akan terpelengung dengan pelbagai permasalahan. Terima kasih saudara Pak Nazir atas kiriman pantun untuk kita sama-sama berkongsi teguran dan juga peringatan daripada Pak Nazir. Kita masuk segmen Gedung Ilmu. Kerana orang tua dulu sering berkata bahawa pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Mesti menjaga kemurnian sikap. Ini daripada culipan daripada buku yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar, terbitan dalam bahasa. Kerana pemimpin yang kita dambakan adalah sewajarnya mereka yang benar-benar terdiri dari kalangan orang yang terpilih dan terbaik. Orang tua dulu pun minta, pemimpin terdahulu pun mengharapkan agar pemimpin hari ini dan akan datang terdiri daripada pemimpin yang
terpilih dan terbaik. Puan Badariah, Wak Rafi, Wan Ismail. Kerana jika menjadi pemimpin sebagai orang pilihan, budinya mulia, dadanya beriman. Janji ditepati, amanah dilaksanakan. Terhadap rakyat sentiasa belas kasihan, terhadap negeri penuh perhatian. Maruahnya nampak bertuah badan, kemana pergi jadi teladan. Itu kalau kita mempunyai pemimpin yang terbaik dan terpilih. Jika dijadikan pemimpin, ia handalan. Dan dijadikan tua, orang merasa segan. Dijadikan induk, takkan sepadan. Hebatnya dia ni. Dijadikan tiang, tempat tumpuan. Dijadikan tudung, tempat naungan. Kelebihan banyak jadi teladan. Memimpin negeri, tuah berdiri. Memimpin umat, banyaklah berkat. Kalau kita mempunyai pemimpin yang terpilih, carilah pemimpin terpilih. Kita sambung lagi malam besok. Terima kasih atas Johan. Ini merupakan kata-kata pemimpin terdahulu. Peringatan kepada kita kalau kita nak mencari pemimpin. Ya, saudara. Mut Wahab, saudara Nur Melia Yahya. Apa khabar, saudara? Baik, saudara. Seperti biasa juga, saya harus memberi peringatan. Jangan disunting live saya ini dan dimasuk dalam YouTube secara sembrono. Kerana semua itu adalah tanggungjawab anda. Mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, itu tanggungjawab anda. Saya tak ada tanggungjawab. Kalau pakai semua, tak ada suntingan, okey, Alhamdulillah. Dan begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan. Harus mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang telah pun disediakan oleh Kementerian Komunikasi. Jangan langgar peraturannya, saudara. Saya tak tanggungjawab. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain tak bukan hanya sekadar memberi pencerahan supaya rakyat kita berinformasi. Paksinya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan jika ada masalah, jika ada rasa tak senang hati, nak santun ataupun nak songsong, boleh. Tulislah. Tapi biarlah dengan bahasa-bahasa yang beradab, dengan bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara? Baik. Saya mendapat kiriman daripada surat pembaca berhubung dengan kenyataan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin bahawa beliau sedia disiasat berhubung desas-desus yang pihaknya meraih keuntungan peribadi daripada urusan pembelian vaksin dan program vaksinasi. Dan soal ini menarik perhatian ramai. Waktu beliau diwawancara khas yang disiarkan oleh Media Malaysia pada 24 April lalu. Sebenarnya isu tersebut telah pun menjadi perbualan rakyat sejak setahun dulu lagi, ketika Khairy menjadi Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19. Banyak cakap-cakap berlega tentang pelbagai isu. Antaranya ada pihak bagaimana yang dilontarkan oleh seorang ahli parlimen dalam parlimen. Katanya apakah mungkin ada pihak yang mengaut keuntungan, ada komisen yang tinggi dan sebagainya dalam pembelian vaksin. Sebab memanglah kerana jumlah kos pembelian vaksin itu terlalu besar. Bukan 300-400 juta, saudara. Bilion, saudara. Dan ia melibatkan perbelanjaan berbilion ringgit wang rakyat. Jadi adalah lebih baik maka satu siasatan lengkap dapat dijalankan. Benda dah dilontarkan, maka saya haraplah agar pihak berwajib, pihak SPRM segeralah melakukan siasatan sejauh mana benar kenyataannya bahawa tidak ada sebarang keuntungan yang diperolehi daripada pembelian ubat vaksin tersebut. Sebab rakyat dah macam-macam bercakap. Jadi walaupun Khairy telah memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira negara PAC, tapi ramai percaya ia tidak memadai dan perlu dilakukan siasatan yang lengkap. Kerana sudah sampai masanya SPRM di bahagian jenayah komersial. Polis pula di bahagian jenayah komersial memulakan siasatan. Malah adalah dicadangkan panel siasatan bebas dibentuk untuk membantu kedua-dua agensi berkenaan demi integriti dan kredibiliti hasil siasatan tersebut, saudara. Jadi begitu juga kita nak tahu syarikat mana yang mendapat kontraknya, syarikat mana yang mengendalikan imunisasi, dari mana beli, banyak benda, banyak persoalan sebab jumlahnya bukan sedikit dan habis dalam waktu tempoh yang begitu cepat. Dalam tempoh 2 tahun, 5 bilion, kemudian ada tambahan lagi, bilion, bukannya ratus juta, bilion. Jadi rakyat pun nak tahu. Seharusnya lah maka siasatan terperinci dilakukan oleh pihak pemerintah. Saudara?
Dan saya juga menerima kiriman daripada Tanah Suci Mekah. Ini bicara Presiden. Beliau menghantar kiriman kepada saya daripada Tanah Suci Mekah, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Maka dalam kirimannya itu, dia kata, wawarkanlah pada teman-teman dan rakyat di negara kita ini, bahawa setiap hari berlalu semakin hampir bulan Ramadan yang penuh keberkatan bakal meninggalkan kita. Ini kenyataan daripada Presiden UMNO. Bagi mereka yang menghayati betapa besarnya syafaat berpuasa di bulan Ramadan, tentunya berasa sedih. Berpuasa membuktikan kekuatan dan istiqamah kita dalam menunaikan perintah Allah SWT. Berpuasa juga mengajar serta mendidik kita arti keinsafan, kejujuran, keikhlasan dan segala yang baik dalam hidup ini. Berpuasa malah akan memberi syafaat pada hari akhirat kepada umat Islam yang melakukannya. Maksudnya, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Itu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Sebagaimana hadis Rasulullah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Justru itu, kata Datuk Seri Presiden, rebutlah segenap peluang yang masih ada sebelum Ramadan berakhir untuk kita memperoleh keberkatan ilahi. Perbanyakkan amal jariah dan bersedekah, membaca Al-Quran, lazimkanlah lidah dengan zikir dan selawat. Bukan mensia-siakan lapar dan dahaga dengan melakukan perbuatan mungkar dan mensifarkan pahala. Apatah merancang dosa besar untuk memfitnah, menzalimi, menginaya, mengkhianati, menindas sesama insan. Semoga Allah SWT menerima dan memberkati segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Salam Ramadan dari Tanah Suci Mekah. Itu kiriman daripada Presiden UMNO. Saya harus baca supaya kita dapat dengar. Beliau sihat bersama isterinya, 2 orang saja. Tak ada rombongan ramai-ramai, saudara. Alhamdulillah. Dan kebetulan waktu yang sama juga, Ketua Pemuda juga berada di Tanah Suci Mekah. Kita mengharapkan agar mereka memperolehi umrah yang mabrur, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen terkenang-kenang. Lepas kita dapat kiriman daripada Presiden UMNO, kita masuk segmen terkenang-kenang. Kerana saat ini saya yakin sebahagian daripada warga kota sudah pun mula pulang ke kampung. Walaupun lagi 5 hari nak raya, ada yang dah pun mengambil cuti panjang, yang sudah pun pulang ke kampung. Jadi masa inilah untuk mereka saling bertanya khabar dan bergebang, bercerita tentang pengalaman waktu di perantauan. Jadi balik kampung, berjumpa dengan kawan-kawan, tentulah akan bercerita anda duduk di mana, yang tinggal di Johor ke, tinggal di Pulau Pinang, tinggal di Kuala Lumpur, bercerita tentang pengalaman di perantauan. Tentulah dalam suasana hening, duduk di kampung, lepas tarawih, sambil makan kuih, berbual-bual dan berborak dengan teman. Selalunya, saudara, dalam saat-saat begini, anak-anak desa yang menyertai pasukan tentera, zaman saya dulu tu, mereka dah pulang ke kampung. Banyaklah cerita-ceritanya yang kadang-kadang memberikan minat kita untuk menyertai pasukan tentera. Ayat yang paling selalu digunakan ialah wow, iaitu ayat CO. CO saya begini, CO saya begini. Masa kecil-kecil dulu kita pun tak tahu apa itu CO. Rupanya commanding officer. Dulu-dulu. Dan kebanyakan warga desa, dia bukanlah pangkatnya kapten ke atau kena, tak ada. Ahli anggota tentera biasa, private. Tetapi mereka dihormati oleh warga kampung. Dulu, saudara, ini kadang-kadang saya terkenang, betul teringat, Allahyarham abang saya, abang ipar saya, bila mereka bertunang ataupun mengadakan akad nikah, mereka kembali ke kem-kem, bekerja bertugas, dan isteri ada mendapat, dia kata, gaji. Isteri askar dulu dapat gaji, saudara, tak banyak lah. Mungkin dapat potongan RM50 ataupun RM100. Potongan untuk isteri yang dilakukan oleh suami anggota tentera. Jadi bila bulan puasa begini ni, seronoklah isteri-isteri atau tunang-tunang kepada tentera tersebut yang berada di perantauan, tapi isteri ataupun tunangnya di kampung mendapat gaji. Itu sebab dulu orang suka, saudara. Askar ni, isteri dapat gaji. Tapi saya tak tahu sekarang macam mana perkembangannya, sebab dah tak ramai lagi dah cerita-cerita isteri begini. Tapi yang paling seronok juga, saudara, sekarang ini ialah warga penduduk di Kampung Talang. Kampung Talang di Kuala Kangsar. Kerana inilah masanya mereka mengadakan pertandingan tembakan meriam. Banyak, saudara, ramai.
Tadi pun saya tengok dalam culipan tadi tu mengimbau kenangan dan masih lagi berjalan budaya bermain meriam. Kali ini meriam bukan meriam tanah. Mereka gunakan besi pipe. Besar tu dipikul. Macam tembakan meriam macam berperang lah. Berdentum-dentam. Malahan, bagi penduduk di kampung Talang di Kuala Kangsar, kalau tiada dentuman meriam, ertinya tak sah lah raya tu. Saudara Al-Jabar, dekat kampung dah tak ada kawan. Ramai dah kembali ke Maha Pencipta. Ya, saudara Al-Jabar, benar. Ramai teman-teman saya juga sudah pun tiada, semakin berkurangan. Tapi itulah nak buat macam mana, saudara. Adat hidup kita ini, pertunangannya adalah kematian. Itu yang kadang menimbulkan, menggamit kesayuan. Saya juga sebenarnya, saudara, masa di kampung dulu, saya ada ramai kawan-kawan. Terdiri daripada anak-anak anggota polis. Di kampung saya tu ada balai polis. Dia ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, ada 10 buah rumah. Jadi 10 buah keluarga anggota polis dan ada juga anak-anak mereka yang belajar satu kelas dengan saya. Kadang-kadang saya terkenang, teringat ramainya kawan-kawan saya yang telah pun menghilang tanpa diketahui di mana mereka berada. Saya rindukan saudara Kudin, saya rindukan Acoy, saya rindukan saudara Bakar. Tak tahulah, katanya ada yang dah meninggal, tapi tak ada kabar berita. Saya rindukan saudara Jamaluddin. Ini dulu kalau di kampung dulu adalah gelaran-gelarannya. Kalau Jamaluddin tu anak mak gemuk, anak mak berat. Sebab badan dia besar, orang kampung panggil dia mak berat. Okay, saya rindukan saudara Rosli Kelantan. Bapaknya adalah polis bahasa dari Kelantan. Saya rindukan macam saudara Kudin ini adalah keluarga. Saya jadi macam jadi saudara keluarga angkat kepada saudara Kudin, mana bapanya adalah sarjan. Saya Tok Arun, jadi ketua balai. Beliau berasal daripada kampung Punggur Laut di Johor, tapi hilang tanpa berita. Begitu juga saudara Acoy. Yuh ni anak gadis. Yuh anak siapa? Lupalah saya. Mek ni tentulah adik daripada Rosli, bapanya daripada Kelantan. Tak tahulah kita. Kerana dulu saudara, dalam keadaan begini saya teringat bila tengah lagu Semalam di Melaya. Oh, di mana kawan dulu yang sama berjuang. Oh Malaya, inilah kisahku semalam di Malaya. Waktu lagu ini dikumandangkan, maka berlenanglah air mata. Kerana saya teringat kawan-kawan saya dulu tu, mereka kebanyakan anak polis ni, duduk di barak-barak polis. Dia bilik satu rumah tu cuma satu bilik. Saya ni ada keluarga angkat Tok Arun ni, kita panggil Tok Arun, dengan Kudinnya, Kak Yatinya di situ. Jadi kita tidur bergelempangan di ruang tamu. Dan anggota polis mereka tidak membeli perabot. Macam mana rumah biasa, perabot yang telah disediakan oleh pihak kerajaan saja, 2 kursi, 1 meja. Lain itu bergelempangan lah. Anak-anak anggota polis ni tidur. Cuma ada satu bilik tidur saja. Di belakang barek tu, selalunya adalah untuk tanam-tanaman dan itu ataupun untuk membeli itik atau ayam. Jadi saya teringat juga, tadi saya terima panggilan daripada sahabat saya, Datuk Jamaluddin. Dia telefon dia kata dia teringat lah, dia kata bahawa dia juga adalah anak anggota polis katanya. Bahawa dia dulu, kecil-kecil dulu dia kata, pagi-pagi kutip telur itik yang ada di belakang, reban itik. Memang begitu saudara. Ini bagi saya, saudara Mak Hashim, terima kasih. Bagi saya melihat bahawa kehidupan kampung dulu susah tapi senang hati. Hidup tak begitu senang. Bagi saya pula tu, rajinlah saya pergi rumah Tok Arun, dapat makan percuma. Anggota polis pun gaji dia kecil saudara, bukan banyak, bukan besar. Sekitar dalam RM175, kalau tak silap saya lah. Mungkin lebih daripada itu sikit, gamaknya. Tetapi, hidupnya seada-adanya. Tak ada terjebak dalam korupsi. Tak ada pula buat benda-benda yang pelik-pelik. Tidak. Isteri, bela itik, bela ayam. Kadang-kadang tanam sayur, membantu suami. Kalau askar, isteri askar dapat gaji. Isteri polis tak ada gaji lah, saudara. Saya berkawan dengan anak-anak anggota pasukan polis ni. Jadi bila tadi terima call daripada Datuk Jamaluddin, kan dah saya lupa nama Datuk Jamaluddin ke apa. Bila dia menghubungi saya, dia kata saya teringat, saya ni anak-anak polis ni katanya. Oh, kalau gitu saya memang ramai anak anggota pasukan polis. Tapi semua mereka sudah
tak tahu hilang dari radar. Kadang-kadang bila datang hari raya, bulan puasa ni, terbayang-bayang seronoknya kami bermain. Bulan-bulan puasa begini selalunya kami main kotak-kotak lah di belakang barek polis itu. Ada juga yang kejar dengan angsa. Saudara. Saudara Izan Abdul, tahun 1980-an, potong untuk mak RM100 saja tu. Dua hutan 2 bulan di sebadan Tai. Ini saudara Izan Abdul. Ini mungkin saudara lah bekas anggota tentera. Memang benar. Allah ya rahmah, ibu saya dapat potongan RM30 daripada abang saya yang menganggotai pasukan tentera. Abang saya seorang lagi tu, abang yang tua, Allah yarham, Haji Kamal Arifin, dia berkhidmat dalam pasukan tentera British di Singapura, tak ada potongan. Tapi abang saya Kamal Azmir, memang tiap bulan ada potongan RM30. Maka setiap bulan ibu saya akan pergilah ke Pekan Lumut, naik bot untuk ambil gaji. Aduh, sedihnya saya. Terkenang-kenangkan besarnya waktu itu saya. RM30 itu besar sangat. Hari ini RM30 tu tak tahu macam tak ada apa-apa pun. Saudara Mak Badrul, saudara Mak Nasri, lalu lagu kumpulan Deloitte tu. Betul saudara Rosangah. Dalam keadaan begini saya hanya sekadar mengimbau kenangan. Perayaan bila dah sampai bulan puasa, antara kenangan saya selalu kami berada di balai polis. Dan barek polis tu memang bergelempangan lah. Tidur sementara nak tunggu waktu bersahur. Saya berdoalah agar roh Allahyarhamah Mak Cik Timah. Saya ingat lagi yang saya anggap macam ibu angkat saya dengan Tok Arun. Dia suami isteri. Anaknya ramai, dari 10 orang ke 11 orang. Begitulah. Kami berkumpul dah ramai kawan-kawan yang lain datang di rumah tu untuk saling berjenaka, bercerita, tapi bilik satu. Seksanya, mungkin hari ini pasukan polis sudah pun ada penambahbaikan, rumah-rumah mereka tidak lagi seperti barek polis yang lalu, saudara. Alhamdulillah. Baik, saudara, itulah kenang-kenangan. Kalau saudara ada kenang-kenangan, silalah kirim pada saya untuk kita berbual tentang kenangan masa silam, saudara. Baik, saudara. Sesuatu yang agak ini kita masuk bab politik lah. Sesuatu yang ramai orang terperanjat adalah bagaimana keputusan Mahkamah Syariah yang telah pun mengambil tindakan memenjarakan Maria Chin, ahli Parlimen kawasan Petaling Jaya. Tindakan ahli Parlimen Petaling Jaya kerana beliau mengkritik. Sebab dia kata jangan mengkritik keputusan mahkamah, tak boleh, contempt of court. Tindakan ahli Parlimen Petaling Jaya mengkritik keputusan Mahkamah Syariah berhubung hukuman penjara terhadap bekas ahli perniagaan Dato' SM Faizal, SM Nasimuddin. Akhirnya mengundang padah apabila dipenjara 7 hari oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Bermula semalam, saudara. Hakim Syari'i Muhammad Fauzi Mokhtar menjatuhkan hukuman itu terhadap Maria Chin, 66 tahun, dan memerintahkan pemenjaraan bermula pada hari semalam, hari Isnin. Bagaimanapun, Mahkamah membenarkan hukuman ditangguhkan sementara menunggu rayuan. Saudara. Sebab itu kita tak boleh nak buat komen apa-apa keputusan mahkamah, saudara. Sebab itu saya selalu pesan kepada kawan-kawan, berhati-hati. Kerana mahkamah telah pun mensabitkan perbuatan menghina mahkamah yang disifatkan sebagai menghina mahkamah oleh responden, iaitu Maria Chin, melalui artikel yang terbitkan pada 5 September 2019, iaitu 3 tahun dulu. Kerana pada 9 September, SM Faisal, ahli korporat, mengemukakan permohonan komital, itu menghina mahkamah terhadap Maria Chin. Sebulan kemudian, pada 14 Oktober, permohonan telah disebut dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Kerana SM Faizal mendakwa wanita itu mengkritik keputusan mahkamah selepas menjatuhkan hukuman penjara 7 hari terhadap bekas isterinya, Amelia Hanafi, kerana mengubah tarikh lawatan anak-anaknya untuk bersama bapa mereka. Jadi cerita perbalahan suami isteri yang telah pun bercerai. Kemudian mahkamah buat keputusan begini-begini, tiba-tiba kita nak ulas. Ini yang menjadi masalah. Saya harap teman-teman berhati-hati, ya. Saudara Azmi Muhammad, masih ada lagi barek-barek polis, 2 bilik. 2 bilik, alhamdulillah. Zaman saya dulu 1 bilik, saudara Azmi. Zaman saya dulu 1 bilik. Kalau 2 bilik tu alhamdulillah lah. Itu cerita tentang Maria Chin, saudara. Dan saya melihat sekarang ni, dalam culipan banyak yang saya baca, bagaimana pemimpin-pemimpin ni jangan merasakan diri anda hebat.
Anda juga tidak dapat lari daripada tindakan undang-undang jika anda melakukan kesilapan. Yang terbaru adalah pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, kini berdepan dengan kemungkinan beliau akan dipenjara selama 15 tahun. Kesan daripada dakwaan rasuah yang dikenakan ke atasnya. Mahkamah Tentera dijadual membuat keputusan tersebut, tak tahulah hari ini dengan semalam ke, kerana sejak digulingkan kerajaan itu tahun lalu, Aung San Suu Kyi ini adalah pemegang hadiah Nobel Keamanan. Ia dituduh dengan beberapa dakwaan, termasuklah menggalakkan keganasan dan pencabulan undang-undang pilihan raya negara dan negeri yang mana hukuman bagi kesalahan itu boleh membawa sehingga 150 tahun penjara. Aung San Suu Kyi didapati bersalah atas 2 tuduhan lebih ringan dan dihukum penjara 6 tahun. Menurut sumber, Suu Kyi ini di Myanmar didakwa menerima 600,000 dolar Amerika dan 11.4 kg emas daripada bekas Ketua Menteri Yangon, Pau Yi-Tien. Suu Kyi bagaimanapun menafikan. Namun sekarang ni junta tentera sedang memerintah hadis itu. Bila anda dah hilang kuasa, maka sesuatu akan berlaku. Sebab itu saya mengharap pimpinan kita, kalau Perdana Menteri, Presiden pun boleh kena, apatah lagi anda bergelar menteri. Jangan ingat anda dah besar sekarang. Bolehlah cakap sembarangan, tapi bila anda dah tak ada kuasa sebagai menteri, waktu itu barulah anda tahu langit tinggi rendah. Ini kena ingat, suara rakyatlah kuasa keramat. Macam tu juga di Lima. Di Lima, Mahkamah Tinggi Peru memutuskan untuk membebaskan akhirnya bekas Presiden Alberto Fujimori dari penjara selepas beliau dijatuhkan hukuman sehingga penjara sehingga tahun 2032 kerana melanggar hak asasi manusia. Artinya pemimpin pun tak selamat kalau mereka melanggar undang-undang, mencakupi hak undang-undang rasuah, undang-undang hak manusia. Fujimori hari ini berusia 83 tahun. Sebelum ini telah diampunkan ketika musim Krismas lalu. Bagaimanapun, tribunal perlembagaan membatalkan keputusan tersebut selepas ia dikatakan keputusan tidak adil. Itu gambaran, saudara, bahawa Perdana Menteri, Presiden macam Fujimori, macam Aung San Suu Kyi, begitu juga dengan siapa nama daripada Zimbabwe tu. Mereka tak lepas. Begitu juga di Arab, di Pakistan, Benazir Bhutto, di Iran dan seluruh dunia. Saya harap agar menteri-menteri kita ni mengambil kejadian di luar negara ini sebagai pengajaran. Tapi sekarang ni kita melihat sekarang ni apabila pentas politik, bila ada sesuatu perbicaraan yang menyentuh soalan politik, kita sering didengungkan dengan persoalan perjuangan menuntut keadilan. Jadi keadilan yang bagaimana? Persoalannya yang diperjuangkan. Apakah ia menyantun tentang diri kita dan keluarga kita serta sahabat anda kita, maupun hanya untuk kroning? Kalau orang tu musuh politik anda, maka apa sahaja kebaikan mesti dinafikan. Ini gambaran yang saya lihat. Saya menghayati beberapa pertelingkahan politik berhubung dengan perbicaraan yang sedang berlaku di negara kita ini. Pihak ini kata begitu, pihak ini kata begini. Sedangkan yang kita nak cari adalah keadilan. Saya tidak mahu memihak mana-mana. Saya dah cakap berkali-kali, sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, Dr. Mahathir ke, Datuk Seri Najib ke, Lim Guan Eng ke, kalau dari segi undang-undang perlu dibicarakan, bicarakanlah. Ini sebab jika ia menyentuh atau terkait dengan musuh politik, maka sikap pemimpin kita kadang-kadang biar melingkup. Mereka tak ambil tahu pun. Itu yang saya lontarkan apabila mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Najib. Mahkamah itu hak mahkamah, jangan kita persoalkan. Tetapi teman-teman yang dulu mengagung-agungkan Datuk Najib suatu beliau jadi Perdana Menteri, tidak ada seorang pun yang menghubungi ataupun menyantuni apalah salahnya Datuk Seri, hantar nota ke, saya mohon maaf kerana tak dapat bersama, tapi saya juga bersimpati, bertabahlah atas musibah yang Datuk Seri alami. Sekurang-kurangnya menyejuk hati. Ini tidak. Ada pihak bertepuk tangan. Bagi saya, soal ini tak sewajarnya hadir dalam budaya politik kita. Kita mencari kecernaan tentang pemimpin yang jujur. Yang kalau kita berkawan, sama ada apa saja pun kawanlah. Tapi tidaklah sampai kita menggadaikan prinsip perundangan, keadilan itu sendiri, saudara.
Saya sekarang ni, saudara, negara telah pun menetapkan tata urus yang jelas. Jika menyangkut tentang kehidupan kaki tangan kerajaan dan rakyat, andai berlaku kebejatan urus takbir, maka Suruhanjaya Pencegah Rasuah serta pasukan polis diraja Malaysia mempunyai cukup kuasa untuk mementras ataupun menyiasat serta mengambil tindakan undang-undang. Kerana tidak ada siapa pun yang selalu saya katakan mengatasi undang-undang. No one is above the law. Jadi, bila ia menyentuh tentang bidang kehakiman pula, ini soal bila kita menyentuh soal kehakiman, betul bahawa bukanlah sembarangan orang boleh ambil tindakan, tapi ada tribunal. Bidang kehakiman dalam judisiari ini dia ada tribunal. Tribunal inilah yang akan menyiasat, yang akan mempertimbangkan sama ada berlaku salah laku ke, atau ketempangan ke, dan macam-macam. Jadi, sesuatu orang itu hendaklah dibawa pada tribunal. Bukan hanya dijerkah, diserah kepada pencegah rasuah. Ini masalahnya. Jadi, apa yang terjadi pada hakim-hakim Mahkamah Rayuan, Dato' Nazlan, jadi menuntut setiap pihak agar segera mencari upaya supaya keadalan benar-benar terlaksana dan tidak membiarkan ia hanya menjadi bahan percakapan politik yang serba jijik dan memalukan. Orang ini kata begini, orang tu kata begini. Saya kata perlu diwujudkan segera tribunal untuk mengkaji. Kerana kesucian badan judisiari yang menjadi paksi dan harapan rakyat mencari keadilan mesti dipertahankan. Jadi jangan kita biarkan ia terseret dan terjebak dalam lembah politik. Kerana kita ada separation of power ataupun bahagian kuasa, judisiari, legislatif, eksekutif. Jangan izinkan adanya campur tangan kuasa dan sebagainya. Ini masalahnya. Jadi, saya membaca kenyataan-kenyataan macam mana ditulis oleh Ketua Penerangan Bahasa Nasional, Saudara Syam Jalil, dia menyanggah. Dia bernampak gayanya menyanggah kenyataan Majlis Peguam. Apabila Presiden Majlis Peguam, Karen Chia Yilin berkata, siasatan ke atas Hakim Nazlan yang didakwa menerima rasuah adalah kononnya melanggar doktrin pengasingan kuasa dan juga menjejaskan kebebasan badan kehakiman. Jadi kita tak boleh merempuh begitu saja. Sebab itu saya katakan yang terbaik wujudkan tribunal. Saudara, dia katanya ada mekanisme ditetapkan bagi menadlah. Ini badan Majlis Peguam pun dah mengatakan ada mekanisme yang ditetapkan bagi menangani isu. Dan sebarang percubaan oleh pihak tidak bertanggungjawab boleh dilihat sebagai menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap badan kehakiman. Kerana dalam perkara 125 perlembagaan, jelas. Perkara 125 perlembagaan persekutuan jelas menyediakan cara khusus yang membolehkan sebarang aduan salah laku kehakiman ditangani dalam satu cara tertentu yang akan memastikan keyakinan orang ramai terhadap badan kehakiman berterusan. Itu yang sepatutnya dilakukan. Sebab saya kata, dia bukan hanya minta pihak itu, pihak ini, tapi diwujudkan satu tribunal. Jadi kalau berlaku tribunal itu, maka satu kes itu mesti tertangguh dulu. Ini sebab kita badan kehakiman mesti segera dibersihkan daripada berkelibut dengan macam-macam persepsi ramai. Jadi kedua mekanisme yang ditetapkan untuk menangani isu hakim adalah untuk menangani sama ada komplain ataupun aduan salah laku ataupun judicial misconduct. Dia ada beza antara komplain judicial misconduct atau salah laku hakim dengan dakwaan jenayah. Misconduct salah laku, tapi jenayah crime. Ini juga perlu dilihat. Itu saya katakan yang terbaiknya diwujudkan tribunal. Tak boleh dia rangkumkan semua begitu. Kerana kalau kita letakkan di bawah kanon jenayah, crime, no one is above the law. Tapi kalau dia salah laku, salah keputusan, itu satu bab lain. Jadi dalam keadaan begini, saya tengok masalah sekarang ni berkelibut. Saya ngeri dan saya amat gusar melihat bagaimana sistem perundangan kita ni seolah-olah sudah pun terdedah kepada percaturan politik. Ini tak baik, saudara. Akhirnya orang membuat persepsi. Saya orang yang kena ini diadili, dibicarakan, tentulah nanti beliau mengharapkan adanya keadilan diberikan. Tapi pihak politik pula menggunakan kesempatan ini untuk menangguk di air keruh. Bawa saja ke mahkamah. Jadi akhirnya orang semua kata dah salah. Ini satu benda, satu tindakan yang tak betul. Sebab no one is guilty unless proven by the court. Mahkamah harus membuktikan
orang yang dituduh itu bersalah. Itu sistem kehakiman kita, sistem perundangan kita. Jadi bila mahkamah mendapati orang tuduh itu bersalah, jatuhlah hukum, tak ada masalah pada kita. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, belum apa-apa lagi dah dikatakan orang ni penyamun, perompak, ambil rasuah sebagainya. Ini masalah saya nampak. Apabila kadang-kadang yang bercakap tu bukan orang biasa. Orang yang pernah jadi Perdana Menteri, orang yang pernah jadi menteri, orang yang pernah berada di anjung kuasa. Mereka sepatutnya tahu had-had mana untuk mereka mengeluarkan kenyataan, bukan secara sembrono. Kalau gitu susahlah saya nanti. Apa kata kalau ada kerajaan lain nanti bawa pula bini Dr. Mahathir ke mahkamah. Semua kata Dr. Mahathir bersalah. Di mana letaknya keadilan? Ataupun bawa Tan Sri Muhyiddin ke mahkamah atas tuduhan 1, 2, 3, 4 dan maka digemburkan kesalahan itu. Ataupun bawa ini Datuk Mustafa Mohamad ke mahkamah. Bersalahlah. Jadi sebelum hakim membuat keputusan, sebelum pembicaraan dijalankan, ini tak boleh buat begitu sepatutnya. Jadi warga kita ni perlu dididik untuk menyantuni dan memahami sistem perundangan kita sekarang ni. Jadi kita mesti menghayati rule of law. Itu yang sebenarnya. Tidak ada sesiapa yang boleh terlepas daripada undang-undang jika mereka melakukan jenayah. Dan tidak kira apa status pun. Kena ingat itu saudara. Sabab anda orang biasa, anda rakyat marhain, anda peminta sedekah, ataupun anda kerani, anda jadi ketua jabatan, anda jadi ketua setiausaha, anda jadi menteri, anda pemimpin, no one is above the law. Negara kita pernah menyaksikan ada menteri masuk penjara. Biasa tu saudara, bukan omongan kosong. Tetapi dalam saya lihat sekarang ni, dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib ni, sudah menjadi isu politik. Mahkamah sudah jadi bahan untuk perbalahan politik. Ini yang agak merunsingkan kita. Kerana ini jadikan contoh yang tidak baik. Sepatutnya must put a full stop. Mesti harus ada suara ataupun satu keputusan, jangan diizinkan lagi perbicaraan sesuatu yang berhubung dengan mahkamah ini didebatkan secara terbuka. Masalah sekarang ni didebatkan terbuka. Tengok sekarang macam pendedahan dari blog MyTV online pula, dia mencatatkan bahawa Raja Petra kemudian sekali lagi mendedahkan pekung kerana katanya adalah para konspirator terlibat dalam isu SRC yang melibatkan Datuk Seri Najib. Tulisan daripada blog MyTV online, beliau mendedahkan bagaimana Raja Petra mendedahkan sepucuk surat syarat menguruskan SRC oleh Maybank Investment Bank, diikuti oleh cas pengurusan sebanyak 800,000 yang dibayar oleh 1MDB kepada Maybank. CEO SRC pada ketika itu adalah Syahrul Azral Ibrahim Halmi. Jadi sepucuk surat bertarikh 14 September 2010 telah dikeluarkan oleh Maybank Investment Bank kepada Syahrul Azral Ibrahim, iaitu CEO, Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB berkaitan SRC. Jadi Raja Petra sebelum ini mendakwa bahawa katanya hakim juga terlibat menerima sejumlah wang menerusi 11 transaksi. Jadi keadaan begitu, akhirnya Hakim Nazlan membuat laporan polis terhadap portal Malaysia Today. Jadi kejutan oleh pihak SPRM apabila mengesahkan pula satu kertas siasatan telah dibuka bagi menyiasat kedudukan Hakim Muhammad Nazlan berhubung dengan transaksi akaun bank yang dikatakan meragukan. Jadi keadaan ini yang sekarang jadi permasalahan sebenarnya. Ini yang membuatkan rakyat terpinga-pinga. Macam mana cerita sebenarnya? Jadi cerita tentang keadilan yang dituntut terhadap Datuk Seri Najib dah jadi masalah lain. Isu sekarang ni dah tertumpu pada Hakim Nazlan. Dah tertumpu pula lagi kepada SRC yang ditubuhkan bukan oleh Datuk Najib. Dah jadi cerita. Jadi perbicaraan sudah jadi di luar mahkamah. Ini yang kita tak mahu. Sepatutnya apa sahaja yang menyentuh soal perbicaraan hendaklah dilakukan dalam kamar, dalam mahkamah. Tak boleh sesiapa membicarakan secara terbuka dan tak boleh dikomen. Kalau komen, itulah jadi contempt of court. Dan kita harus mempertahankan bahawa kemuliaan mahkamah ini. Tapi saya melihat sekarang ni dah berkelibutlah sekarang ni saudara. Ini cerita hakim dan tiba-tiba saya tengok sekarang ni. Ini satu hal lagi tu. Tiba-tiba ketua keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun mula bercakap. Menurut portal edisi siasat hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dirasakan seolah-olah memberi tekanan kepada SPRM untuk melindungi seseorang. Itu menurut prinsip kedaulatan undang-undang, di mana tiada siapa yang berada di atas undang-undang.
Malah dalam pindaan perlembagaan yang dibuat pada tahun 1993, Raja-Raja Melayu juga tidak berada di atas undang-undang. Pindaan perlembagaan 1993. Kita mengamalkan prinsip pengasingan kuasa, tapi ianya tidak meletakkan mana-mana individu berada di atas undang-undang. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan alasan supaya hormati prinsip pengasingan kuasa dan beliau tidak bersetuju siasatan ke atas Hakim Nazlan dilakukan. Halo Pak Syekh. Ni saya nak bercakap terus terang ni. Kenapa Pak Syekh sekarang ni dah jadi beku ni? Masalah sekarang ni kita tak boleh bercakap soal mahkamah ni. Pak Syekh dah biasa kena lah. You sendiri pernah kena jatuh hukum oleh mahkamah. Anda juga menjerit di sana sini, hendakkan supaya adanya pembaharuan dalam sistem kehakiman. Anda juga menuduh bahawa kita ni undang-undang rimba. Bila kena diri anda. Bila kena Datuk Seri Najib, dah tak boleh pula dah. Jadi saya nak jelaskan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini masalah sekarang ni adalah soal kebebasan, iaitu judicial independent. Dalam pengasihan kuasa, separation of power, serta kebebasan hakim, dia sebenarnya tak boleh ada siapa campur tangan. Jangan ada sesiapa yang campur tangan dalam judicial independent ini. Dan tetapi dari segi eksekutifnya atau legislatifnya, seseorang itu dia tak dapat lari daripada tata cara diri dia menguruskan dirinya termaktub kepada perundangan. Jadi sekarang ni masalahnya sekarang ni, keputusan hakim soal lain. Itu hak dia nak menentukan. Tetapi sikap hakim itu juga mestilah dilihat bersih. Ini menjadi masalah. Jadi saya rasalah Datuk Seri Anwar Ibrahim kena melihat doktrin pengasinan kuasa, iaitu separation of power, dan kebebasan hakim, iaitu judicial independent, tanpa campur tangan adalah merujuk kepada tiadanya campur tangan dari eksekutif atau legislatif ke atas keputusan hakim dalam satu kes apabila hakim membuat penghakiman. Maksudnya, bila hakim buat keputusan, tak boleh wakil rakyat ke, ahli parlimen ke campur tangan. Tak boleh eksekutif, itu Perdana Menteri ke campur tangan. Tak boleh. Itu kebebasan hakim. Itu sebenarnya judiciary independent. Saudara, ia bukan bermakna hakim boleh buat apa saja. Tak boleh. Dia pun termaktub pada dia punya kendak-kendak. Ada dia punya peraturannya. Dan mereka juga tidak boleh melakukan jenayah atau terima rasuah, dan boleh dilihat terlepas begitu saja. Tak boleh. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh nak tekan SPRM pula. Jika hakim terima rasuah sebelum dia membuat keputusan, itu adalah campur tangan pihak luar ke atas keputusannya, bukannya campur tangan eksekutif. Rasuah hakim adalah satu perkara yang serius. Dan ia merupakan satu jenayah. Sebab itu, ia perlu disiasat mengikut prosedur jenayah. Tiada siapa yang lebih tinggi dari undang-undang. Jadi, saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kena bacalah buku dulu. Baca buku pelanggaran betul-betul. Hayati. Jangan terus melontarkan kenyataan yang sebegitu. Tiba-tiba marah pada SPRM. SPRM, dia buat siasatan berdasarkan kepada ada laporan. Polis juga buat siasatan berdasarkan pada laporan. Dan sebab itu saya kata, cara yang terbaik seharusnya ditubuhkan satu tribunal. Ini yang terbaik. Satu tribunal mengkaji tentang soal hakim-hakim negara kita ni, supaya dapat dibersihkan. Benar, saudara, badan kehakiman punya badan tersendiri yang mengawal dan menyelia integriti hakim. Ini yang sebenarnya. Tapi apakah hasil siasatan dari badan yang sudah mula dipersoalkan ke atas anggotanya boleh diterima ramai? Jadi di sini kita di mana rasionalnya dakwaan Syekhul Anwar Ibrahim ni bahawa siasatan SPRM mencabuli prinsip pengasihan kuasa yang kita amalkan. Sebab sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan siasatan itu mencabuli prinsip pengasihan kuasa. This is the issue. Bukan soal tribunal, tapi soalnya dia kata bila disiasat mengatasi prinsip. Tak boleh begitu. Banyak pihak sekarang ni tertanya-tanya. Mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat bersikap seolah mahu melindungi hakim, sedangkan beliau dulu mengelarkan dirinya sebagai pejuang anti korupsi, anti rasuah. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mahu memberi tekanan ke atas siasatan yang sedang dilakukan oleh SPRM? Jadi sekarang ni saya lihat bila berlaku benda begini, SPRM kena tekan, pihak polis kena tekan, hanya kerana satu isu. Jadi macam mana ni?
Sebab itu kita rakyat cinta damai menuntut. Secara jujurnya saya katakan bahawa hendaklah dia ada satu kajian, dan dalam kes Datuk Seri Najib ni sepatutnya ditangguh dululah perbicaraan kerana ini melibatkan hakim. Ini pada saya, pandangan saya secara peribadi. Saya tidak mau komen lebih daripada itu, saudara. Tapi saya melihat satu tribunal perlu dibentuk untuk menyelesaikan banyak persepsi rakyat. Kita adalah rakyat, warga cinta damai, mendukung undang-undang. Kalau ada campur tangan eksekutif, macam mana UMNO lama boleh diharamkan, sedangkan waktu itu Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri, Saudara Ahmad Zaini. Ini yang saya katakan. Kita tidak mahu lagi, sudah-sudah dah. Cukup-cukuplah kita terjebak dalam masalah perundangan ini. Saudara Fazilah Gandhi dia kata, mana yang lebih baik? Bagi saya yang terbaik, diwujudkan satu tribunal. Menyiasat semua aspek, lepas itu diteruskan kehidupan. Jadi Coca-Cola, semua parti serpihan Pakatan Harapan katanya nak lawan rasuah. Jadi kerja SPRM lah parti politik untuk jaga rakyat. Jadi sekarang ni kita menuntut supaya tidak mahu rasuah. Sedangkan ni ada pula tuduhan mengatakan ada rasuah. Jika ini berlaku macam mana? Takkan nak dibiarkan. Cara terbaik saya kata, itulah Charlie Lee, dia kata laporan sendiri buat, sendiri syok. Saya kata yang terbaik wujudkan satu tribunal untuk membicarakan semua aspek. Dan dalam tribunal itu ada Ketua Polis Negara, ada pasukan daripada intelijen, ada pasukan daripada SPRM, dari badan kehakiman, daripada badan undang-undang peguam, dan dicari. Supaya kalau tidak nanti, kalau dibiarkan berterusan, saya khawatir orang melihat bahawa kita ni negara yang undang-undangnya yang tidak menentu. Itu kekhawatiran saya. Saudara, nak cakap lebih kan saya seriau dengan saya pula contempt of court. Sebab itu saya kata itu cukuplah. Saya nak bicarakan cuma sekitar harap warga cinta damai menuntut supaya diadakan satu tribunal untuk mengkaji tentang kehakiman ini. Saudara, kita mahu agar keadilan ditegakkan, bukan penginayaan. Dan sesiapa saja yang dibawa ke mahkamah tidak boleh dikatakan bersalah selagi mahkamah tidak mendapatinya dia bersalah. Biarlah mahkamah menentukan. Ini bawa saya ke mahkamah dah salah. Beratnya pada kita ada 32 juta rakyat je. Dia 30 juta kes bawa ke mahkamah, semua orang bersalah. Rosak kita. Rosak negara, Saudara Acali Bentayan. Saudara Muhammad Johari, perkara terbaik ialah bubar parlimen. Itu saya rasa yang terbaik adalah bubar parlimen. Supaya wujud satu kerajaan yang dominan. Itu yang penting sekarang ni, campuran masing-masing tak boleh nak buat apa. Ini bercelaru sebenarnya. Sebab itu saya dah bercakap dari dulu lagi. Saya kata apabila kesongsangan dalam demokrasi berlaku, maka negara rosak. Saya terus terang mengatakan apabila UMNO pula dijadikan parti pembangkang, inilah jadinya. UMNO sepatutnya parti pemerintah, cuma pimpinan-pimpinannya mestilah bersih. Tak bolehlah ada pemimpin-pemimpin yang korup dan sebagainya. Ini yang kita tuntut, saudara. Bukan senang, saudara, nak tabir negara, nak tabir syarikat pun susah, nak tabirkan rumah tangga pun seksa. Saudara Fazilah Gandhi kata Anwar Ibrahim anti rasuah. Betul ke Anwar Ibrahim anti rasuah? Mana kata pula Fazilah Gandhi mana yang menguntungkan dia? Inilah akhirnya. Inilah akhirnya orang akan bawa persepsi. Saya tidak setuju untuk kita mengutarakan persepsi. Saudara, Saudara Aizat Ibrahim atuk masuk balik dalam pentadbiran 22 bulan, hara sistem negara. Itu keadaannya, saudara. Berulang kembali kes VJ, macam-macam kes kita tahu. Kita tak mahu lagi lah. Sebab itu perlu, sekali lagi saya katakan bahawa mestilah dibentuk satu tribunal untuk mengkaji tentang rule of law, badan kehakiman. Saudara. Dan sekarang ni saya ingin menyantuni kenyataan Sesat Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan. Dia kata warga UMNO perlu berhati-hati supaya setiap gerakan untuk menjatuhkan UMNO perlu diambil serius. Kerana ini dikatakan boleh mengganggu proses semasa pilihan raya umum ke-15 kelak. Benar atau tidak, setiap gerakan untuk melemahkan UMNO wajar diambil serius katanya supaya momentum kejayaan UMNO dalam pilihan raya Negeri Melaka dan Johor dapat diteruskan. Kerana beliau memandang serius berhubung dengan PASLIK ni yang begitu yang tular, saudara, yang tular di mana UMNO merasakan ia bagaikan paluan gendang perang. Saya melihat bahawa ini seolah ada satu paluan gendang perang bermulanya pilihan raya, tapi tak tahulah Perdana Menteri belum lagi membuat ketetapan. Saudara,
Jadi kita melihat memang ada usaha untuk menggagalkan pilihan raya umum yang ke-15. Walaupun UMNO dah buat keputusan mendesak supaya Yang Amat Perdana Menteri menyegerakan pilihan raya umum, tapi ada usaha. Ada usaha dilakukan supaya pilihan raya ini tidak dilaksanakan untuk tahun ini. Kalau boleh mereka hendak diadakan pemilihan parti dulu sebelum pilihan raya. Kerana mereka berkepentingan. Saya malah nak menyantun persoalan ini. Banyak saya terima isu tentang dalam UMNO. Sebenarnya sekarang ni saudara, saya melihat satu perkara je. Saya perlu jelaskan kepada warga UMNO khususnya. UMNO yang dilihat sudah pun mendapat gametan ataupun yakinan rakyat. Rakyat sudah mula yakin pada UMNO. Tiba-tiba sejak dalam seminggu dua ini ataupun sebulan dua ini, tiba-tiba saya melihat kerana sikap perangai pemimpin UMNO, maka keyakinan rakyat sudah mula terakis. It's very serious. Anda perlu insaf bahawa sikap anda yang seolah-olah merasakan bahawa anda nak jadi calon, bila dapat jadi calon pasti menang, itu membuatkan rakyat sudah mula jijik dan meluat tengok orang macam ni. Sebab itu mereka sekarang ni habis-habisan nak memastikan dirinya jadi calon. Kerana dulu tak yakin. Sebelum pilihan raya Melaka, sebelum pilihan raya Johor dulu, mereka masih tak yakin, menyorok sana, menyorok sini. Tapi setelah Melaka dengan Johor menterjemahkan isi hati rakyat terhadap keyakinan untuk memilih calon-calon daripada Barisan Nasional dan UMNO, maka mereka dah keluar sekarang ni, dah keluar kepak, sanggup keluar duit, sanggup keluar belanja untuk mendapat jawatan supaya dirinya dipilih sebagai calon. Ini sedang melanda UMNO. Saya bagi tahu saudara, jika ini berlaku, saudara jangan marah kat saya. Saudara jangan kata sebab saya memuja apa ini Parti Keadilan. Saya melihat gerakan Parti Keadilan sudah mula menambat hati rakyat. Apabila Rafizi dan gerombolannya sudah pun menjelajah satu negara. Mereka sudah pun menggamit anak muda melalui Anak Muda Keadilan AMK. Tapi kita macam mana dengan UMNO? Ada pimpinan ketua-ketua bahagian sekarang ini sudah memandang serong kepada ketua-ketua pemuda. Mereka merasakan bahawa ketua pemuda ini adalah calon-calon yang akan mengambil tempat mereka. Maka sudah ada usaha untuk pilihan raya tidak diadakan sekarang. Kerana kalau ada pilihan raya sekarang ni, mereka akan tercicir. Maka apabila Presiden UMNO membuat keputusan, membuat kenyataan, akan adanya calon-calon baru, muka-muka baru. Jadi mereka melihat pencabarnya adalah ketua pemuda. Jadi ketua pemuda ini dikambing hitamkan oleh pimpinan bahagian. Malahan mereka yang bergelar kluster menteri sekarang ni pun, sikap anda seolah-olah membuatkan mengundang rasa jelek, rasa menyampah rakyat melihat adanya pemimpin dalam UMNO yang bersikap begitu. Rakyat dah mula sayang pada UMNO. Bila pilihan raya umum, pilihan raya negeri di Melaka, rakyat dah kembali. Pilihan raya negeri Johor, rakyat dah kembali. Dan kalau diadakan pilihan raya cepat-cepat, maka rakyat memang ada kasih dan sayang pada UMNO. Tetapi dengan sikap gelagat pemimpin-pemimpin yang mahu meneruskan legasi kuasa mereka, mereka inilah yang menghancurkan hati perasaan rakyat. Akhirnya rakyat peringkat bawah akan Romi kata, sudahlah, tak habis-habis. Dia orang ni masih lagi bercakap soal kuasa. Masih lagi bercakap soal aku nak kuasa. Saudara Razali Wiwi, tak heran. Rafizi, soal dia nak buat fitnah ke, tapi soal lain. Mereka bekerja siang malam. Dan kita pula ni bukan bekerja siang malam untuk parti. Anak Muda Keadilan bekerja siang malam untuk parti mereka. UMNO bekerja siang malam untuk satu dua orang saja. Untuk orang-orang tertentu. Orang ini yang perlu didewakan sebagai pemimpin. Orang ini perlu dikekalkan sebagai pemimpin. Ini yang merosakkan UMNO. Dua perkara yang berbeza, saudara. Sebab itu saya kata dalam bulan puasa ni kadang-kadang nak mengundang amarah saya. Kalau sebab itu lagi lambat kita bubar parlimen, UMNO menjadi masalah. Saya melihat Datuk Seri Ismail Sabri, you bertanggungjawab. Kalau berlaku sesuatu kesan daripada tindakan anda yang mahu melewatkan pilihan raya ini, maka kalaulah perangai setengah orang, kluster-kluster wakil rakyat yang ada sekarang ini, yang mementingkan diri, aku mesti jadi calon. Kalau aku tak jadi calon, biar lingkup parti. Ini yang rosak. Anda merosakkan tentang suasana yakin rakyat pada UMNO dan Barisan Nasional. Saya cakap terus terang lah, Parti Keadilan, Rafizi, Nurul Izzah dan kumpulannya, mereka menggembur-gemburkan seolah Parti Keadilan itu hebat. Mereka bekerja untuk parti. UMNO, pimpinannya bekerja untuk ketua bahagian, untuk wakil rakyat dikekalkan. Ini dua perkara yang berbeza, saudara, yang perlu kita tangani. Saya harap ahli-ahli akan umbi insaf, jangan pedulikanlah. Sebab sudah ada turun, mereka akan turun ni.
Daripada apa ni kluster-kluster yang jadi menteri wakil rakyat, menteri-menteri, timbalan menteri, supaya sokonglah orang ni, sokong ni. Ketepikan. Anda mempunyai mata dan fikiran, kita warga UMNO yang cergas, yang jelas. Kita tahu siapa yang perlu kita sokong. Saya bukan nak berkempen untuk sesiapa, tapi cukup-cukuplah. Rosaknya UMNO ni kerana orang yang macam ni lah, yang letakkan kepentingan mereka. Secara Sunah Mentayan, bukan saya memang saya naik angin. Sebab saya melihat bagaimana keyakinan rakyat terhadap UMNO Barisan Nasional sudah cantik, dah molek. Tiba-tiba wujud perbalahan dalam UMNO, lain tak ada berkisar pada nak menjatuhkan orang itu, nak menyingkirkan orang ini, nak memenjarakan orang itu. Ini yang saya marah. Sedangkan Parti Keadilan mereka berterusan turun ke Johor, turun ke Terengganu, turun ke Kedah. Mereka bercerita tentang parti mereka. Kita bercerita tentang orang yang kita sokong. Dua perkara yang berbeza. Ini yang membuatkan saya kadang-kadang geram. Jadi sebelum saya melalut lagi, kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.